Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Babu ma jaa fi sakatayni fi sholati. Depan tu 239 tajuk 177. Babu ma jaa fi nashril asabi ila takbiri. Bab tentang menghamparkan ataupun membuka jari-jari ketika takbir. Maka berdasarkan kepada sunnah Nabi, bila takbir ni dia sunat buat macam mana? Kita buka kembang, bukan rapat je tu. Kita kembangkan jari kita. Berdasarkan kepada sunnah Nabi, bila Nabi SAW sembahyang, ketika takbir itu dia buka tangan. Dia menghampar ataupun membuka tangan, membuka jari. Dia menghampar ataupun membuka jari jemarinya ketika takbir. Okey, terus. Haddatsana Qutaibah wa Abu Sa'id Asyiddu qala haddatsana Yahya bin Yaman an ibni Abi Dhi'b an Sa'id bin Sa'man an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nashara asabi'ahu. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir untuk menunaikan sembahyang, dia telah membuka ataupun menghamparkan jari jemarinya. Maknanya dia meregangkan antara satu jari dengan jari yang lain tanpa dirapatkan. Okey, terus. Qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hasan. Okey, terus. Imam Abu Isa At-Tirmizi yang menyusun hadis ini, dia kata hadis ini status dia adalah hadis yang hasan. Okey, terus. Bukan seorang yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, bahkan ada beberapa orang lagi turut meriwayatkan hadis yang sama yang diambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, terus. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi salati rafa'a yadayhi maddan. Dalam riwayat yang kedua, Abu Hurairah kata bahawasanya Nabi SAW apabila dia masuk sembahyang, riwayat yang pertama tadi idza kabbara, apabila dia bertakbir. Riwayat yang kedua idza dakhala fis shalah. Maknanya dia takbir, dia nak takbir kena masuk dalam sembahyang dulu. Masuk baru takbir. Maknanya samalah dengan hadis yang pertama tadi. Lalu dia mengangkat tangannya di dalam keadaan memanjang. Apa maksud? Mengangkat tangan. Tidaklah maknanya tak angkat tangan. Memanjang maknanya meninggi. Tadi kita sebut antara jari jemari direnggangkan.
Angkat tu sampai dekat mana? Angkat tu dia ada dua riwayat, dua keadaan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berbertulan dengan bau. Ini dah kita belajar dalam hadis-hadis yang lepas, berbertulan dengan bau. Yang kedua sejajar dengan telinga. Jadi sebahagian daripada pendapat ulama, kalau lelaki atas, perempuan sini. Tetapi kalau kita tengok dalam hadisnya, lelaki perempuan boleh mengangkat tangan sejajar dengan bau dan juga sejajar dengan telinga. Sebab itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam kedua-dua keadaan. Lelaki perempuan sama. Dan Rasulullah SAW tidak membezakan antara sembahyang bagi kaum lelaki dan sembahyang bagi kaum wanita. Tak ada beza, sama aja. Cuma adalah riwayat yang lemah yang dikemukakan oleh Imam Baihaqi di dalam sunannya. Jadi setelah ulama-ulama hadis membuat kajian, Rasulullah tidak membezakan sembahyang lelaki dan perempuan. Dan hadis yang secara umum Rasulullah menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu. Jadi bila Rasulullah SAW suruh sembahyang, termasuk kaum lelaki dan juga kaum wanita. Perintah dan arahan ini termasuk dua golongan, lelaki dan perempuan. Sembahyang sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi Rasulullah sembahyang macam mana? Perlu cara Rasulullah sembahyang ataupun kafiat Rasulullah SAW sembahyang sebagaimana yang disuruh tadi, perlu diikuti oleh kaum lelaki dan juga wanita. Jadi sama aja, tidak ada beza. Sama ada ketika takbir, cuma dalam mazhab Syafi'i ada beza lah. Dulu pun dah kita hurai ada beberapa kali kan. Jadi kita tak hurai, orang tengok live ni tak ada beza. Yang itu kita sebut dalam mazhab ada. Dalam mazhab Syafi'i ada orang perempuan macam ni takbir. Lepas tu ketika rokok di ad-dhammu, maknanya dihimpunkan. Itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga ketika sujud, dhammu, dihimpunkan, jangan direnggangkan. Cuma alasan yang dikemukakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i tidak begitu kukuh apabila nak dikaitkan, disandarkan dengan hadis. Jadi pendapat yang kuatnya bahawa lelaki perempuan sembahyangnya sama. Sebab Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Okey, kesimpulan daripada atas hadis tadi, boleh angkat lelaki perempuan sama macam ni dan juga begini. Okey, terus. Wa hadha asahhu min riwayat Yahya bin Yaman. Hadis ni lebih sahih lah daripada Yahya bin Yaman. Wa akhta'a Yahya bin Yaman fi hadha al-hadith. Cuma ada kesilapan daripada riwayat tersebut. Okey, terus. Qala huwa hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman akhbarana Ubaydullah bin Abdul Majid al-Hanafi hadatsana bin Abi Zib an Sa'id bin Sim'ana qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati rafa'a yadayhi madan. Okey. Riwayat yang lebih sahih dia kata Yahya bin Yaman tadi tersilap. Hadis itu sahih, cuma tersilap di sudut dia menyebut idza dakhala. Riwayat yang lain idza qama ila salah. Jadi maksudnya samalah Rasulullah dia masuk dalam sembahyang ataupun berdiri ketika nak menunaikan sembahyang. Okey, terus. Qala Abu Isa qala Abdullah bin Abdul Rahman wa hadha asahhu min hadith Yahya bin Yaman wa hadith Yahya bin Yaman qada'an. Bukan apa yang kita baca tadi? Khata'un, maknanya khata'. Khata' apa makna? Salah. Bukan qada'. Okey, terus. Tajuk yang kedua. Babu ma jaa fi fadl takbiratil ula. Takbirati sebab apa? Mana pelajar kitab Faris?
Takbirata tapi takbirati. Tak ada kitab. Oh, patutnya ada kitab. Okey takbiratil ula. Dia jadi apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Fadli maknanya majrur bi fi. Takbirati mudhafun ilaih. Ula maknanya sifat ataupun na'at. Okey, terus dikata di sini bab yang telah datang tentang kelebihan takbir yang pertama. Apa maksud takbir yang pertama? Takbir bersama dengan imam. Maknanya kita sempat bersama dengan imam pada rakaat yang pertama. Tak kira lah sembahyang tu yang melibatkan sembahyang subuh 2 rakaat, asar 4, kita kata maghrib 3 rakaat kan. Yang paling comel, cantik, fadilat yang besarnya masuk sama dengan imam. Bukan kita masbuk lah maksudnya. Bukan kita masbuk. Kita muafiq bersama dengan imam. Jadi bermula daripada sebelum masuk sembahyang lagi dikira dah. Yakni ketika kita berada di dalam saf. Sebab tu sebelum kita takbir, melakukan pergerakan takbir sebelum masuk dalam sembahyang, pahala sembahyang dikira masa duduk dalam saf lagi. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah wa fi riwayatin min tamamis salah. Sama dan juga rapatkan saf kamu, kerana menyamakan saf ataupun merapatkan saf sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Maksudnya kalau saf kita tak rapat, dianggap sembahyang tak sempurna walaupun kita menunaikan sembahyang berjemaah. Sebab tu kita sebut tadi dalam hadis kita, sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Rasulullah ni sebelum dia takbir, dia paling ke belakang dulu, dia tengok saf rapat ke tak rapat. Bila Rasulullah wafat, meninggal dunia, khalifah-khalifah yang dilantik selepas Rasulullah pun buat benda yang sama. Sayyidina Umar dia cek saf pertama, kedua, tiga sampai ke belakang ni, lurus tak lurus, sama tak sama, rapat tak sama, rapat ke tak rapat. Sebab apa? Tadi kita sebut dia memberi kesan kepada sembahyang kita. Pertamanya kesan dari sudut apa? Tentang pahala. Yang keduanya memberi kesan apa dia? Ikatan antara hati ke hati di antara makmum. Sebab tu ada hadis yang lain, la tasawunna sufufakum aw la takhtalifanna baina qulubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama ada kamu merapatkan saf kamu. Rapat macam mana? Sebagaimana yang kita baca dalam Sahih Bukhari. Rapat macam mana? Kaki bertemu dengan kaki, bau bertemu dengan bau. Sama ada kamu merapatkan saf-saf kamu ataupun Allah Ta'ala akan membalikkan hati-hati kamu. Hati-hati daripada kalangan makmum ni kadang-kadang jadi belaga, bercanggah, berkelahi, bermasam muka, hasad dengki, sebab tak diikat melalui sembahyang. Itu banyak berlaku daripada kalangan orang Melayu kita. Kalau kelahi, berbalah sampai ke mati. Isu yang kecil-kecil dia kelahi sampai ke mati. Rupanya bila kita cek, dia masalah kadang-kadang berpunca daripada masalah sembahyang tu. Kita sembahyang tak betul, tak ikut sunnah Nabi. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab yang duk jaga sembahyang ni kan, biasanya orang Arab ni bila dia bergaduh tak sampai 5 minit, lepas tu sallu ala Nabi. Kadang-kadang bergaduh tu melibatkan naik tangan, naik kaki, kadang-kadang dengan mulut, kata-kata yang kesat yang menyakitkan hati orang. Tapi lepas tu mereka boleh baik balik sebab hati diikat. Jadi sebab tu pelajar-pelajar kena rapatkan sembahyang ni, kena jaga betul-betul. Sebab itu dianggap sembahyang ni sebagai apa? Tiang agama. Tiang ni suatu, kita kata satu benda di dalam sesebuah bangunan. Tiang ni memain peranan yang sangat penting untuk mendirikan sesebuah bangunan. Kalau tidak, bangunan tak boleh ditegakkan, didirikan tanpa tiang. Jadi agama ini, sembahyang itu tiang. Sebab itu ada dalam kitab-kitab tasawuf menyebut as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Ini bukan hadis, walaupun orang kata hadis, ini bukan hadis. Dia ada dalam kitab-kitab tasawuf. Sembahyang itu dikira ataupun dianggap sebagai tiang kepada agama. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia telah menegakkan, mengukuhkan agama Islam itu. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, sesungguhnya telah menghancurkan agama. Dia tak payah nak baca Quran, runtuh masjid, bunuh orang, tak perlu. Tinggal dia tinggal sembahyang, agama runtuh.
Lebih-lebih lagi khususnya agama yang ada di dalam diri sendiri hancur. Bila agama dalam diri sendiri hancur, boleh buat benda haram, menipu, rasuah, penyeleweng, makan benda yang haram, menipu dan sebagainya, berpunca daripada tinggal sembahyang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut pula di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Sebab tu yang kita kata tiang tadi. Di antara perkara yang besar di dalam ibadat ini adalah sembahyang. Kalau kita tengok ibadat-ibadat, amalan-amalan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah dan wahyu di atas muka bumi. Sama ada arahan itu datang semasa Rasulullah sebelum hijrah, ketika berada di Mekah, ataupun ketika sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tetapi sembahyang dijemput oleh Allah. Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ambil di langit. Asalnya 50 waktu sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadisnya, lalu diminta kurang sampai jadi 5. Walaupun 5, pahala dia menyamai 50 waktu sembahyang. Jadi kalau orang betul-betul jaga sembahyang, dia tak akan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ada juga ada orang sebut, ada individu orang tertentu dia jaga sembahyang subuh secara berjemaah. Tak pernah tinggal sembahyang subuh berjemaah. Tapi banyak kes kes mahkamah melibatkan individu-individu tertentu. Mayang juga. Orang tu kalau pergi rumah dia mesti sembahyang subuh secara jemaah, surau ataupun masjid berhampiran dengan dia. Jadi kita kena check balik. Kita sebut ni, kita tak sebut mana-mana nama orang, tapi kita nak sebut diri kita. Kalau kita sembahyang duk buat maksiat lagi, kemungkaran lagi, tentu sembahyang tu tak betul. Sebab tu kena jaga sembahyang. Sembahyang tu kena jaga betul-betul. Sebab tu dia kata aqimus solah, dirikan sembahyang. Dia tak kata sallu, sembahyang saja. Aqimus solah wa atuz zakah. Dan sembahyang disebut aqimu, dalam hadis pun sebut aqimu, teguhkan, tegakkan, dirikan. Kalau tiang tu dimakan oleh anak-anak, tiang yang rempuk, bolehkah dia nak membebankan suatu bangunan yang besar? Dia nak menanggung satu bangunan yang besar. Jadi kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala akan uji dengan berbagai-bagai ujian. Nabi sendiri, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila, sesungguhnya kami akan membebankan kepada kamu suatu bebanan yang berat, iaitu dakwah Islamiah kepada masyarakat. Tanpa kekuatan hubungan dengan Allah, bagaimana mungkin kita nak berhadapan dengan cabaran yang besar? Sebab itu kita tengok para ulama, pejuang-pejuang Islam, sembahyang dia cukup jaga. Sembahyang ni serius, bukan satu benda yang main-main. Jadi kalau pelajar-pelajar tengah sembahyang duk main lagi, bergurau lagi, maknanya tak jaga sembahyang lagi. Dia hanya sembahyang, dia tidak menegakkan sembahyang, dia tidak mendirikan sembahyang. Okey, jadi di antara kelebihan sembahyang ini, kita masuk takbir yang pertama bersama dengan imam. Sehingga para sahabat ni dia nak bersama dengan, sama ada takbir yang pertama ataupun sekurang-kurangnya dia nak supaya rakaat pertama tu tak terlepas, tak nak jadi masbuk. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, seorang sahabat yang dikenali dengan Abu Bakrah. Bila dia masuk dalam masjid, tengok Nabi rokok, dia pun rokok di depan pintu masjid. Dia rokok, dia berjalan dalam keadaan rokok, dia masuk dalam saf. Hadis ni mungkin kita baca kan. Nabi rokok, dia tak sempat nak rokok dalam satu saf. Kalau dia datang sampai saf, nak masuk dalam saf, mungkin Nabi sami Allahu liman hamidah, mungkin Nabi bangun, dia takut tak sempat, dia Allahu akbar, dia rokok, dia terus rokok walaupun tak masuk dalam saf lagi dia berjalan terus masuk dalam saf. Lalu Nabi tahu perbuatannya. Nabi kata zadakallahu harsan wala ta'ud, semoga Allah Ta'ala menambahkan tamak kamu untuk dapat pahala berjemaah, untuk dapat pahala sah yang pertama, untuk mendapat rakaat yang pertama. Dan wala ta'ud, jangan kamu ulangi perbuatan itu lain kali, jangan ulang lagi. Sebahagian ulama baca wala tu'id, sembahyang tu tak payah ulang, perbuatan itu jangan ulang. Wala ta'ud, sebahagian ulama baca wala ta'ud, jangan kamu buat ulang perbuatan itu. Kalau wala tu'id, sembahyang tu tak payah ulang balik, sah. Sembahyang tu tak payah ulang balik, sah. Ada juga ulama baca wala ta'du, tak dikira sembahyang tu. Sebab apa?
dia berdiri soft, tak masuk dalam soft, dia duduk sembahyang seorang diri. Sebab itu kalau tak masuk dalam soft, sembahyang seorang diri secara munfarid, dia sembahyang jemaah tetapi tak duduk dalam soft, hukumnya makruh. Sebagian ulama kata tak sah. Sebab tu dia kata wala ta'du, sembahyang itu tidak dikira. Okey, terus. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, dia kata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Man shalla 40 yawman, barang siapa yang sembahyang 40 hari. 40 hari ini maknanya 40 hari sekali malam lah, siang dan malam selama 40 hari. Pada sembahyang Jumaat yang dia mendapati takbir yang pertama. Tengok pelajar, sebab tu kita setiap tahun dalam masa 40 hari tak boleh balik. Mak bapak pun tak dibenarkan ziarah. Kita nak ambil fadilat ni, nak ambil fadilat di 40 hari. Kalau tuan-tuan pergi ke Johor, dia ada kari 40 hari. Tu tak tahu dia ambil fadilat apa. Kari kambing 40 hari, beratur orang. Jadi dalam hadis ni kata, siapa yang sembahyang 40 hari dan sembahyang berjemaah, dia mendapati takbir yang pertama, dicatat baginya 2 kebebasan. Yang pertamanya bebas daripada api neraka, yang keduanya bebas daripada sifat nifak. Jadi di dalam huraian para ulama, bebas daripada neraka di sini maksudnya dia tak buat perbuatan-perbuatan yang menjuruskan dia ke dalam neraka. Dia tak buat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka, yang dilakukan oleh ahli neraka. Itu berkat dia tu. Dia nak buat jadi takut, jadi rasa bersalah, rasa berdosa. Dia nak buat tu jadi berat. Orang yang nak buat salah ni jadi rasa ringan. Benda tu tak salah, dia rasa ringan, dia rasa mudah bagi nak buat jahat. Jadi dengan berkat dia menunaikan sembahyang 40 hari 40 malam secara berjemaah, dapat takbir yang pertama, maka 2 kebebasan yang akan diperolehi. Ini sebahagian disebut sebagai apa? Fadilat ataupun kelebihan. Yang keduanya bebas daripada nifak, daripada munafik. Sebab apa? Jadi ulama-ulama hadis kata bebas daripada munafik apa? Nak istiqamah 40 hari 40 malam tu senang kan? 40 hari 40 malam secara berjemaah, dapat takbir yang pertama, dapat rakaat yang pertama, takbir bersama dengan imam. Senang ke susah? 40 hari 40 malam, maknanya hari-hari kena pergi masjid lah. Siang malam pagi petang, selama 40 hari 40 malam. Kalau dia lulus 40 hari 40 malam, lepas pada tu jadi senang main jemaah. Nak istiqamah 40 hari 40 malam tu macam hujannya, ributnya, kadang-kadang panasnya. Kalau siang ni panas, nak pergi naik motor kan, naik basikal ke jalan kaki, akhirnya main di rumah pun cukup kot, sah kan. Main di rumah pun sah kan, tak sah main di rumah, sah. Dia ambil dalil tu. Akhirnya tak cukup 40, mungkin 39 hari. Dia jadi, bila dia tak dapat 40 hari, dia jadi berat. Bila berat, dia telah memiliki salah satu daripada sifat munafik. Wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Jadi ulama kata berdasarkan pada hadis ini, dia salah satu ciri orang munafik dah ada kat dia. Sebab dia tak lepas 40 hari. Dia rasa berat, dia ada halangan-halangan tu, dia jadi susah bagi dia. Kalau orang yang tidak ada ciri ataupun sifat munafik ni, halangan macam mana pun dia boleh lalui, dia boleh maknanya hadapi dengan mudah untuk mencapai matlamat 40 hari. Orang munafik ni jadi berat, dia nak pergi sembahyang. Dah ada satu ciri, wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Bila mereka nak mendiri ke sembahyang, bila orang munafik ni nak melakukan sembahyang, mereka lakukannya dalam keadaan berat. Sembahyang juga bukan kata tak sembahyang.
Memang orang munafik di zaman Nabi semayang. Kita dah berapa hari dah ni? Masuk tahun baru ni 20 hari dah. Ada tak siapa-siapa yang tertinggal? Duduk sini dah, bukan duduk di rumah. Dah duduk dalam satu bangunan, boleh tertinggal lagi semayang Jumaat 40 hari. Oh, jadi rugi besar. Bebas daripada neraka, maknanya sifat-sifat ahli neraka, perbuatan ahli neraka dia tak buat. Yang keduanya bebas daripada sifat munafik. Di dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu kita sudah sebut, dia sifat. Zaman sekarang ni sifat munafik ada, orang munafik tak ada. Cuma Imam Nawawi sebut di dalam Syarah Muslim, ada dua pendapat. Tetapi saya mentarjihkan pendapat yang pertama, bahawa orang munafik ini tak ada. Lebih-lebih lagi apa yang disebut oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menakalkan kata-kata Huzaifah. Kan Huzaifah ni dia tanya Rasulullah benda yang orang lain jarang tanya. Sebab tu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani. Dia kata banyak orang duk tanya Rasulullah benda baik. Kalau buat macam ni apa ganjaran, apa pahalanya kan? Nak masuk syurga macam mana, begini-begini amalannya. Aku tanya benda yang buruk, kerana aku bimbang keburukan itu menimpa aku. Sebab tu aku banyak tanya Rasulullah benda yang buruk. Jadi Huzaifah ini, dia adalah merupakan pemegang rahsia Rasulullah. Berapa orang munafik di Madinah ni Rasulullah beritahu kat dia. Orang lain tak tahu. Bukan dia kasyaf. Dia cuma senarai nama tu Rasulullah beritahu. Sebab dia pandai simpan rahsia. Bila dia tahu satu maklumat, dia tak akan dedahkan pada orang lain. Jadi bila Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Sayyidina Umar, bila orang Madinah meninggal dunia, Rasulullah dah wafat, bila tengok orang ada di kalangan ahli Madinah meninggal dunia, Huzaifah ni pergi semayang tak? Pergi tak? Pergi semayang jenazah orang mati tu. Kalau Rasulullah pergi, kalau Huzaifah pergi, demo lain pun pergi lah. Kalau Huzaifah tak pergi, orang lain pun tak pergi. Sebab kan Rasulullah pernah semayang di atas jenazah Abdullah bin Ubay. Rasulullah pernah semayang atas jenazah orang munafik. Lalu datangnya ayat Quran kan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Janganlah sembahyang atas jenazah orang munafik, jangan duduk atas kubur dia, berdiri di atas kubur. Jadi selepas daripada itu Rasulullah tak sembahyang dah atas jenazah orang munafik. Jadi oleh kerana itu Huzaifah ibn al-Yaman ni pun, dia pun tak sembahyang lah jenazah orang munafik. Dan dia tahu senarai nama-nama orang munafik itu setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Jadi orang munafik, maknanya di zaman kita sekarang ni sifat munafik adalah orang munafik. Huzaifah kata di zaman kita ni dah tak ada lah orang munafik. Sebab apa? Sebab orang munafik ni dia lawan Nabi. Dia lawan betul-betul Quran, dia lawan Nabi. Dan orang Islam di zaman sekarang ni bukan perangai macam Nabi. Kalau dia lawan kita lah. Dia hentam-hentam kita, bukan dia hentam Islam. Mungkin dia nampak ada, kita bercakap Islam, kita bercakap Quran hadis, mungkin kita sendiri pun tak ikut Quran, kita sendiri pun tak ikut hadis. Sebab tu dia lawan kita. Kita jangan menganggap dia lawan kita ataupun mana-mana individu dia lawan kumpulan kita. Ni buat munafik ni. Tak boleh. Dia hanya ada ciri munafik. Orang munafik dah tak ada. Orang munafik ni dia lawan Nabi. Bila Nabi ni tak boleh nak take lah, Nabi mana ada salah apa. Kesalahan Nabi ni tidak membawa kepada dosa. Kesilapan Nabi, kesilapan sebagai manusia. Tapi kalau dia lawan kita, memang banyak salah kita. Sebab tu jangan bila saya nak ulangi, saya ulang. Orang politik kata saya ulang. Bila orang hentam kita, kumpulan kita, jangan nak tuduh orang munafik. Sebab mungkin dia lawan tu, dia hentam tu, kita pun ada panggil munafik. Dia, orang sekarang dia hanya ada sifat ataupun ciri munafik. Kan Nabi kata, ada riwayat yang menyebut ayatul munafik salasatun, wa idza tumina khana, wa idza haddatsa kadzaba, wa idza khasama fajara. Bila bertengkar mesti dia nak menang. Ini salah satu ciri munafik ni. Bagi amanah dia khianat. Bila dia bercakap mesti dia nak kelentung. Ini banyak.
Dia bercakap mesti dia nak kelentong orang. Ada orang istilah, ada orang sebut lah kan. Ada manusia ni kadang-kadang pantang dia buka mulut dia menipu tu. Ada orang individu macam tu, orang kata lah, saya tak tahu siapa-siapa dia. Pantang dia bercakap mesti menipu. Ada video lain pula, dia tutup mulut pun orang nampak dia menipu. Itu sifat. Dia sifat. Dia bukan orang tu munafik. Sebab apa? Munafik dia ada dua kan? Nifaqul fi'li dengan nifaqul qalbi. Munafik perbuatan tu ramai orang ada. Yang bahaya sangatnya nifaqul qalbi. Maknanya munafik dalam hati. Maknanya di luar dia menzahirkan keimanan, kepercayaan kepada Allah, rukun iman, rukun Islam, kepada Rasul, yang tu dia percaya di mulut, tapi dalam hati dia memusuhi Islam. Dia benci dan sembunyikan kekufuran di dalam hati. Yang itulah yang termasuk di dalam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Termasuk ayat tu. Terkena di dalam ayat di dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fid dar asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah yang paling bawah. Hanya munafik jenis ni ya. Nifaqul qalbi, maknanya munafik hati. Okey, terus. Qala Abu Isa وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا فلا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما. Okey. Abu Isa kata, diriwayatkan akan ini hadis daripada Anas. Pertamanya dia sebut ruwiya, diriwayatkan. Dia tak kata rawa. Ini adalah lafaz tamrid. Kalau kita mengaji hadis dipanggil lafaz tamrid. Tamrid ni maknanya sakit lah. Itu nak bagi tahu kepada orang yang dengar, orang yang mengaji, bahawa hadis ini dia ada masalah, ada keraguan. Bila hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang lemah, ulama hadis ajar kita jangan baca di dalam keadaan pasti. Qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah kaza wa kaza. Rasulullah buat begini. Aku dengar Rasulullah kata macam ni. Sebab tu digunakan dengan lafaz tamrid. Maka hadis ni tak kuat. Lebih-lebih lagi dia kata hadis ni adalah mauquf, dia terhenti kepada Anas. Hadis mauquf ini sesuatu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Sama ada di sudut perkataan, perbuatan dan juga ikrar sahabat. Itu hadis mauquf. Kalau hadis Nabi dipanggil hadis marfu', yang mana hadis marfu' ni yang diangkat sampai ke Nabi, ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi di sudut perkataan, perbuatan dan juga ikrar. Okey, terus nanti kita buat kesimpulan. Boleh beramal tak? Tadi dengar huraian, syarahan seronok dah kan atas hadis ni. Ujung ni kita lemah pula hadis ni. Kok mana ni? Langsung jadi tahu hati nak beramal dengan sembahyang 40 hari secara berjemaah ni. Dah hadis ni tu bahas punya letih kan. Sampai mengantuk tunggu dengar syarah ni. Tiba-tiba ni lemah pula, macam mana ni? Sebab tu setengah orang kata jangan mengaji hadis, kena mengaji kuat fiqh. Kuat mengaji fiqh dengan kuat mengaji hadis. Sebenarnya tak betul. Oleh kerana dia tidak ada pendedahan ataupun maklumat pengajian ilmu hadis ni, sebab tu dia malas mengaji hadis. Sebenarnya mengaji hadis ni sangat penting. Nanti kita buat kesimpulan tentang amalan beramal dengan hadis ni. Okey, terus. قوله حدثنا بذلك هدناد حدثنا وقيع عن خالد بن طعمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن وزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
وهذا حديث غيره محفوظ. Okey. Riwayat yang kedua tentang hadis kelebihan sembahyang 40 hari berjemaah ni, dia kata pula ghairu mahfuz. Ini di antara istilah yang diketengahkan oleh ulama-ulama hadis tentang hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Wa huwa hadisun mursalun, hadis itu mursal pula. Kalau kita kata mauquf, terhenti pada sahabat, dia tak lajak sampai Rasulullah, itu mauquf. Adapun hadis yang mursal, gugur nama sahabat sampai kepada tabi'in sahaja, mursal. Sama ada mauquf ataupun mursal ini adalah sebahagian daripada bentuk hadis yang dhaif. Cuma hadis yang dhaif ini bukan boleh ditolak secara mutlak, dia boleh kita diamalkan. Di antaranya di dalam bab fadailul a'mal ataupun di dalam targhib wa tarhib. Maknanya hadis berkaitan dengan galakkan untuk buat beramal dengan sesuatu amalan, ganjarannya begini. Hadis dhaif boleh beramal. Ataupun bila buat sesuatu kesalahan, dosa dia bergiam-giam besar. Maknanya sebagai satu ancaman, satu peringatan, boleh beramal walaupun hadis itu hadis dhaif. Jadi cuma nak disandarkan kepada Nabi itu tak kuatlah. Kita katalah hadis ni hadis mursal ataupun kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in, nak disandar kepada Nabi itu tak kuat. Lebih baik jangan dikaitkan dengan Nabi, kerana takut dibimbangi sebagaimana yang Nabi kata, man kaziba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadap aku, hendaklah dia menempatkan diri dia dalam neraka. Sebab kita nak jual nama Nabi itu mesti pasti benda yang sahih. Cuma di sudut amalan hukum dia harus. Apatah lagi kalau hadis-hadis yang dhaif itu disokong oleh Quran. Ada ayat Quran yang memberi maksud yang sama dengan hadis yang dhaif. Ataupun ada hadis yang sahih yang sama arti dan maksud dengan hadis yang dhaif. Ataupun hadis yang dhaif itu diamalkan oleh para sahabat. Boleh juga kita beramal. Hadis yang dhaif disokong oleh asar sahabat. Ataupun hadis yang dhaif yang sesuai dengan kias. Tu dah kita bahas panjang dah tu dalam pengajian-pengajian yang lepas. Di antaranya hadis tentang apa dia? Jawab bagi iqamah dan juga doa bagi iqamah. Hadis tu dhaif di dalam riwayat Abu Daud, tetapi kias dengan jawab azan, kias dengan doa azan. Jadi kalau nak buat boleh. Tapi yang kuatnya selepas iqamat tidak perlu kita jawab iqamat. Ketika iqamat tak perlu jawab. Itu pendapat yang paling kuat. Dan juga tidak ada doa selepas iqamat. Yang ada sikit azan saja. Cuma hadis itu lemah lah. Nak beramal boleh tapi tak kuat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.